Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Peniaga rugi jual air pun bayar gaji. Ini kan pula Menteri Besar Kedah. Laporan daripada Harapan Daily. Seorang wanita yang bercakap dalam logat Kedah menasihatkan Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor agar menyelesaikan isu gaji pekerja anak syarikat Perbadanan Menteri Besar MBI Kedah, Kedah Agro Holding Berhad yang tidak dibayar gaji selama 9 bulan. Wanita tersebut berkata bahawa para peniaga pun membayar gaji kaki tangan meskipun berdepan kerugian. Sepatutnya Sanusi bab berniaga itu asing. Tapi bab staf Kedah Agro selagi ada perjanjian perkhidmatan di antara staf Kedah Agro dan MBI, kita kena bayar gaji katanya. Tanyalah siapa-siapa pun. Orang meniaga kalau rugi pun kena bayar gaji kat staf. Meniaga ayak di bazar Ramadan pun, hari tu hujan, ayak tak laku, pun kena bayar gaji dekat staf. Sama juga dengan staf Kedah Agro, Sanusi. Tolonglah bayar gaji mereka. Tapi Sanusi kena ingat, satu hari Sanusi tak jadi Menteri Besar, orang lain jadi Menteri Besar. Dia akan ambil alih semua GLC di bawah Sanusi dulu. Kira tak bolehlah salahkan Sanusi, katanya. Wanita tersebut tanggungjawab membayar gaji tersebut akan dipikul juga oleh Menteri Besar seterusnya pasca Sanusi, katanya. Sanusi dah cuba buat yang terbaik dah untuk meniaga, tapi mesti ada juga yang rugi. Siapa-siapa jadi Menteri Besar lepas Sanusi pula, dia pun kena bertanggungjawab. Bersedia bertanggungjawab, terima apa saja perniagaan, sama ada untung ataupun rugi, katanya lagi. Kalau dulu dah tahu rugi, kenapa tak tutup awal, katanya. Kenapa tunggu 9 bulan baru rasa nak tutup? Tak boleh macam tu, Sanusi. Bayarlah gaji depa. Janganlah zalim depan di bulan puasa. Kasihanlah anak-anak mereka, katanya lagi. Perkara ini dikemukakan menerusi laman TikTok Malaysia Forward. 3 hari yang lalu, Sanusi mengibaratkan Kedah Agro sebagai lintah darat yang tidak menghasilkan keuntungan. Namun, atas daripada perkara yang dianggap sebagai celupar daripada Sanusi itu, ada seorang UMNO Sungai Petani menemplak seorang ahli Parlimen PAS yang mendakwa kerajaan negeri Kedah terpaksa mencuci dosa kerajaan lama sehingga perlu menanggung masalah anak syarikat Menteri Besar Incorporated iaitu Kedah Agro Holdings. Sanusi hang memang berdosa pasal 9 bulan tertunggak gaji, katanya. Ketuanya Datu Sahim Muhammad Yusuf berkata, yang berdosa sebenarnya adalah Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor, kerana gagal melunaskan gaji kaki tangannya selama 9 bulan. Beliau turut membandingkan dengan 3 pentadbiran Menteri Besar terdahulu yang tidak pernah culas membayar gaji pekerjanya. Baru-baru ini ada satu ahli berhormat dari ahli Parlimen PAS. Dia sebut Kedah Agro Holdings ini dosa orang-orang lama yang terpaksa dicuci oleh kerajaan negeri. Daripada arwah Syed Razak Syed Sen, arwah Ustaz Azizan Abdul Razak, Datuk Seri Ahmad Bashir Mad Hanifah, Datuk Seri Mukriz Mahathir, semua berusaha bantu bayar gaji, cari jalan. Bila mai dekat Sanusi, dia yang tak bayar gaji 9 bulan. Siapa yang berdosa? Menteri Besar lepas semua bayar, katanya. Sepanjang yang saya tahulah, orang-orang lama yang menjadi Menteri Besar bertanggungjawab cari jalan usaha bayar gaji, katanya. Sebelum ini, ahli Parlimen Alor-Setar yang juga Ketua Pemuda PAS, Afnan Hamimi, Taib
mendakwa masalah Kedah Agro Holdings kini terpaksa ditanggung kerajaan negeri Kedah sedangkan ia berlaku di bawah pentadbiran kerajaan lain. Sanusi pula pada semalam mengibaratkan anak syarikat MBI itu umpama lintah apabila tidak mampu menjana pendapatan sendiri. Tujuan tubuh JLC untuk berniaga dapat projek kerajaan untung pulang balik kepada kerajaan. Kalau ada 30 orang kerja dalam itu makan ke darah. Sumbang tak pernah, tapi kikis lagi, itu bukan JLC, itu lintah. Saya tak mahu bela lintah, kata Sanusi. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe. Sanusi hang memang berdosa pasal gaji tertunggak bukan 2-3 bulan, tapi 9 bulan, kata laporan ini. Tup, dia beli kereta pula, dah 400,000. Tunggakan 9 bulan ini adalah 560,000. Dia pi beli kereta 400,000. Di mana keprihatinan, kasih sayang seorang pemimpin kepada 24 kaki tangan Kedah Agro Holdings soalnya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Berbanding padu, saya rasa ini lagi yang paling ditakuti oleh ahli-ahli parlimen yang ada di Malaysia. Manakan tidak takut? Ikuti ulasan selepas ini. Jangan lupa tekan butang subscribe. Ramai orang takut isi padu. Rafizi kata, ramai yang tak isi padu kerana ada masalah peribadi. Isu peribadi. Bukan kerana isu padu itu, tetapi isu peribadi mereka. Tapi kali ini, apa yang kita akan ulas ialah ini perkara yang lebih ditakuti oleh ahli parlimen. Kita tak tahu berapa peratuskah ahli parlimen telah mengisytiharkan harta. Tetapi apabila perkara ini ditegaskan, Azalina memberitahu pengisytiharan harta bagi anggota pentadbiran dan ahli parlimen akan dikuatkuasakan menggunakan format baharu dalam masa terdekat. Saya bersetuju dan kita semua seharusnya bersetuju. Bagi mereka yang bersetuju untuk kali ini, sila tinggalkan komen anda di ruangan komen, tulis setuju atau tulis nombor 1 bagi anda yang setuju. Kalau tak setuju, tak apa, tulis nombor 0. Tapi saya rasa 100% rakyat di Malaysia ini bersetuju supaya semua ahli parlimen, anggota pentadbiran perlu mengisytiharkan harta mereka. Isytihar harta ahli parlimen melalui LHDN. Pengisytiharan harta bagi anggota pentadbiran dan ahli parlimen perlu dilakukan melalui lembaga hasil dalam negeri LHDN bagi memastikan ia lebih tepat dan telus. Penganalisis politik daripada Universiti Malaysia, Utara Malaysia UUM, Muhammad Afifi Abdul Razak berkata, LHDN ada mekanisme untuk mengenal pasti harta dan punca pendapatan rakyat Malaysia. Kalau setakat isi borang atau isytihar harta atas kertas sudah pasti, maklumat diberikan tidak secara terperinci. Saya tidak faham kenapa kerajaan buat macam itu. Kalau dengan LHDN tiada yang boleh sorok, katanya. Kalau ikutkan kena buat melalui SPRM juga, namun risau akan memberi tanggapan negatif terhadap mereka. Jadi boleh guna LHDN untuk isytihar harta sebab semua pembayar cukai melakukannya, katanya ketika dihubungi Sinar Harian. Pada Isnin, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said memberitahu pengisytiharan harta bagi anggota pentadbiran dan ahli parlimen yang dicadangkan dalam mesyuarat Jawatan Kuasa Khas Kabinet Tata Kelola Nasional akan dikuatkuasakan menggunakan format baru dalam masa terdekat. Pada Julai tahun 2019 ketika pentadbiran Pakatan Harapan PH 1.0, Dewan Rakyat telah meluluskan usul pengisytiharan harta yang menetapkan semua ahli parlimen perlu mengisytiharkan harta mereka termasuk isteri atau suami, anak serta pemegang amanah dalam akuan berkanun. Akuan berkanun terbabit kemudiannya perlu dikemukakan kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat dalam tempoh
3 bulan daripada tarik usul itu dipersetujui dan disalinkan kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM. Senarai nama ahli parlimen yang mengisytiharkan harta akan dipaparkan dalam portal SPRM dan hanya butiran pengisytiharan harta sahaja seperti jumlah pendapatan bulanan yang akan dipaparkan di portal berkenan, namun tidak dilakukan pada masa sekarang. Antara ahli parlimen yang ketika itu melakukan perkara tersebut adalah Datuk Eng Koh Ham. Beliau mengisytiharkan aset bernilai 75.81 juta, iaitu paling tinggi dalam kalangan wakil rakyat PH. Ia diikuti bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan isteri Tun Dr. Siti Hasma Muhammad Ali yang mengisytiharkan aset bernilai 32.35 juta, manakala bekas Menteri Pembangunan Usahawan Datuk Seri Muhammad Rizwan Mad Yusof dan isteri turut mengisytiharkan aset bernilai 23 juta. Bekas Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Raja Kamarul Bahrin Shah Raja Ahmad Baharudin Shah mengisytiharkan aset bernilai 15.3 juta ringgit bersama isteri dan anaknya. Sementara itu, penganalisis sosial politik Universiti Malaya, Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi berkata, penambahbaikan format pengisytiharan harta bagi anggota pentadbiran dan ahli parlimen menunjukkan komitmen kerajaan madani mengenai aspek tata kelola yang lebih baik bagi memastikan semua pemimpin negara mempunyai integriti tinggi yang telus. Tindakan itu dapat meningkatkan keyakinan rakyat kepada anggota pentadbiran dan ahli parlimen bahawa mereka bersih. Bagaimanapun timbul persoalan, sejauh mana format baharu itu akan diterima oleh semua anggota pentadbiran dan ahli parlimen. Kerajaan sepatutnya memperjelaskan dengan lebih terperinci mengenai perkara tersebut agar lebih jelasnya lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Adakah anda juga setuju seperti saya bahawa isytihar harta ahli parlimen dan pentadbiran adalah wajib dan melalui LHDN? Kita jumpa lagi. Bye-bye.